Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah atas limpahan nikmat kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana kita sama-sama dapat berkumpul dan kita dapat berhimpun pada petang yang berbahagia ini, yang ceria pada bulan Ramadan, yang mana kita berada di penghujung Ramadan, namun kita masih lagi berada di bulan Ramadan. Peluang untuk kita meraih sebanyak mungkin pahala dan redha Allah Subhanahu wa taala serta rahmat Allah masih lagi terbuka. Walaupun 2-3 hari, tapi masih lagi peluang untuk kita meneruskan kegiatan dan pecutan kita pada Ramadan yang terakhir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa saya lebih berminat kalau nak cerita tentang soal jawab fiqh netizen. Ya, seperti biasa saya tak mampu nak menjawab segala persoalan yang diajukan dalam inbox saya, sebab terlalu banyak, ratusan dan saya rasa mungkin ribuan, wallahu alam. Sebab saya cek tu satu persatu, mana kita pun tengok-tengok, ya Allah banyaknya ya. Jadi saya ambil sikit-sikit lah, 10. Kalau ada masa saya jawab lah. Yang mana ada yang soal jawab yang tahun lepas, 2 tahun lepas pun saya tak jawab lagi tuan-tuan. Terlalu banyak. Tiap-tiap hari yang masuk tu terlalu banyak. Jadi saya minta maaf sebab tak dapat nak jawab. Maka saya ambil inisiatif untuk menjawab persoalan-soalan yang diajukan oleh netizen melalui online macam ni lah, secara video, secara live dan sebagainya. Yang dapat tengok tu alhamdulillah, tak dapat tengok tu nasib lah. Saya pun tak boleh nak kata apa kan. Ya. Baik, soalan ya. Okey, antara soalan yang ditanya saya semalam semalam, yang mana yang saya ambil lah yang paling hangat sekali. Baik, orang tanya antara soalan-soalan dibincangkan dalam video ini tuan-tuan. Sebelum tu saya nak tuan-tuan seperti biasa, ceramah ini ditajuk penuh oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia sepenuhnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat dekat sini, kita kena bagi sokongan lah tuan-tuan. Kalau boleh bagi sokongan kepada NGO ni yang membantu, yang menolong menghulurkan bantuan kepada seluruh asnaf di seluruh negara. Maka yayasan ini banyak baktinya. Jadi dekat saya punya status tu ada link untuk tuan-tuan tekan dan tuan-tuan like. Bila tuan-tuan like, insya-Allah dapat follow up aktiviti terhadap asnaf yang dihulurkan oleh YBIM. Dan begitu juga bagi yang ingin menderma, ada link, terus tekan dan terus keluar link untuk terus ke bank tuan-tuan untuk salurkan sumbangan. Kita ada buat sumbangan untuk makanan hari raya ya, untuk asnaf. Pada 1 Syawal kita ada bagi makan. Ada yang pada 1 Syawal nak beli ketupat, nak makan rendang pun tak mampu tuan-tuan. Jadi Yayasan Budi Ihsan Malaysia mengambil inisiatif untuk memberi makan kepada orang gelandangan asnaf ini, supaya mereka dapat menikmati pada raya pertama tu makanan yang sedap-sedap. Itulah kalau kita lihat sebagai satu falsafah kenapanya zakat fitrah itu diadakan, untuk memberi kesenangan pada orang-orang susah, supaya mereka juga dapat merasai kenikmatan pada 1 Syawal itu sendiri. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus menyokong YBIM ya, dengan menekan button like, dan begitu juga jangan lupa berikan donation, beri sumbangan supaya apa, kita dapat amal jariah dan kita dapat membantu saudara-saudara kita yang lain melalui bulan Ramadan ni, dan mereka dapat berbelanja pada hari raya tuan-tuan, terutama makanan ya. Jadi
tolong bagi bantuan itu adalah satu saham yang besar, baik, yang mana tuan-tuan sendiri akan mendapat ganjaran yang sangat tidak disangka-sangka, yang mana derma tuan-tuan, terutama yang derma masuk dekat YBIM ni, dapat ganjaran yang sangat besar. Kita tak sangka ia akan menyelamatkan kita daripada seksaan di padang mahsyar, dan akan menyelamatkan kita seksaan di alam kubur, dan sedekah itu jugalah ia akan menyelamatkan kita daripada seksaan api neraka. Ya, siapa tak nak, tuan-tuan? Ya, jadi sedekah akan protect kita daripada perkara-perkara yang tidak diingini, sama ada dekat dunia, bahaya-bahaya ni, iaitu sedekah menolak bala. Bukan saja kesusahan kat dunia ni tertolak, tapi kedua, sedekah jaga menolak seksaan kubur, seksaan padang mahsyar, dan seksaan api neraka. So peluang, ada link donation untuk masuk ke dalam YBIM, terus tekan saja, masuk. Wah, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak bincangkan antara soalan-soalan seperti biasa. Saya tak bawa topik khusus. Sebab apa? Banyak dah cerita pecutan 10 malam terakhir. Saya rasa tuan-tuan dengar lebih kurang ramai ustaz kot yang membincangkan topik 10 malam terakhir Lailatul Qadar Ramadan. Lebih daripada 30-40 orang ustaz. Mungkin ada redundant fakta dan sebagainya. Maka saya biasa membawa kelainan yang lain. Maksudnya bukan tak penting nak cerita 10 malam terakhir, bukan tak penting cerita pasal malam Lailatul Qadar, tapi kita lihat dari segi sudutnya matlamat dah sampai dah. Kalau saya nak sampai sebelum ni, ramai ustaz dah sampai kan dah. Betul tak? Jadi baik, saya ambil topik yang lain supaya masyarakat dapat manfaat perspektif yang berbeza. Baik, soalan-soalannya boleh tengok dekat status yang saya sediakan. Nak tengok soalan-soalan tu yang dihimpunkan. Ada 10 soalan yang saya sediakan dan saya nak jawab. Baik, pertama, apa hukum buat solat tahajud secara online? Allah. Ni orang tanya saya, tuan-tuan. Ya, kes ya, ada pendakwah terkenal, dia buat solat tahajud online. Ya. Baik, bila tanya hukum ni, ya, hukum ni dia akan melibatkan 5, tuan-tuan. Bila tanya pasal hukum, dia akan melibatkan 5 perkara. Wajib, sunat, haram, wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Itu saja. So mana satu? So apa hukumnya? Ini kes lah, maksudnya ada pendakwa selebriti dia buat tahajud online. Ya. Baik. Okey. Kalau kita katalah kan, kalau maksudnya dia buat tahajud online, maksudnya dia sembahyang tahajud Allahu Akbar, dia online kan, satu dunia boleh tengok. Itu yang maksud soalan tu. Okey, apa hukumnya? Adakah wajib? Adakah sunat? Adakah harus? Adakah makruh? Adakah haram? Okey. Baik. Kalau kita kata wajib, apa nasnya tak ada wajib. Sunat. Ya, tahajud sunat, tapi kalau menunjuknya, kalau nak kata haram, apa buktinya haram? Ada dalil tak kata haram? Kalau kita kata nak solat tahajud di hadapan orang ramai, maksudnya secara online, kalau kita nak kata haram, ya, kalau macam tu yang sedekah pergi dekat KKM, pergi dekat rumah orang, hantar makanan, hantar beras, kan menunjuk tu online tu, kan? Kalau solat secara online itu adalah tak bagus. So sedekah secara online yang tunjuk masuk video rakam tu pun tak bagus lah. Betul tak? Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Konklusinya, ya, kalau solat tahajud secara online secara adil, saya tak sokong mana-mana Saya tak sokong mana-mana, saya tak sokong ataupun apa. Ada orang ni kalau dia tengok orang, kalau idol, dia punya idola dia, hero dia, oh semua puji belaka, ikhlas belaka, tapi orang lain buat, oh riak dan sebagainya. Ini manusia double standard, very very double standard. Itu manusia. Ya. Jadi saya nak kata, saya tak apa, cuma kita kena bertindak lebih adil, secara adil dan saksama. Bila kita kata buat tahajud online ni orang lain boleh tengok, so bila kita nyata dekat sini, harus ke tidak, haram ke tidak, hukumnya harus. Sebab apa? Tidak ada nas yang mengharamkan. Kalau kita kata solat, kalau kita kata solat tahajud online ni tunjuk ataupun dirakam dan dipaparkan pada publik, haram. Kalau macam tu, sedekah secara online dirakamkan, haram jugalah. Ya. Oh, solat tahajud secara online orang ramai boleh tengok, menunjuk-nunjuk. Kalau macam tu, sedekah secara online dirakamkan, masuk Facebook, masuk media sosial, menunjuk-nunjuk lah, macam tu. Ya.
Kalau kita boleh hukum solat tahajud orang yang buat macam tu menunjuk-nunjuk, kenapa kita tak hukum orang yang sedekah masuk dalam Facebook, orang yang sedekah masuk dalam media sosial, kita tak hukum dia sebagai riak? Betul tak? Sedangkan solat, apa-apa ibadah pun, segala amal soleh, tak kira apa pun, semua berisiko terdedah dengan riak. Betul tak? Kita sembahyang kat masjid, boleh riak tak? Boleh riak. Kita puasa Isnin Khamis, kita kat kawan, hari ni aku puasa Isnin Khamis, aku puasa Isnin, boleh jadi riak tak? Boleh. Maksudnya dia ada, timbul risiko tu ada. Tapi untuk kita menilai orang tu riak, siapa kita tuan-tuan? Siapa kita? Saya kata siapa kita? Orang buat tahajud online, Allahu Akbar, tengok video nampak tu, oh riak. Siapa kita? Kenapa kita tak tuduh orang yang sedekah online, sedekah Facebook masuk dalam rakaman? Kenapa kita tak tuduh riak? Kenapa double standard? Ini kita kena ingat. So tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbalik pada hukum. Ini orang tanya ni, orang tanya, bukan saya nak panaskan. Sebab apa saya kena jawab? Apa hukum solat tahajud secara online? Dia kata dia tak sesuai. Saya kata balik, kalau tak sesuai, sedekah online pun tak sesuai. Yang tunjuk dekat Facebook, media sosial. Ya, kalau solat tahajud boleh menunjuk-nunjuk, oh kamu nilai ikhlas orang macam tu. Tapi orang yang sedekah secara online, secara Facebook, media sosial, tak pula kamu nilai. Oh, itu lain pasal apa? Oh, pasal lain apa pula? Kenapa pula? Habis tu yang baca Al-Quran secara online, baca ratib al-atas secara online, munajat secara online, seorang-seorang. Ya, ada seorang mukrik tu juara tilawah Al-Quran. Bolehkan tiap malam lepas tarawih dia akan baca tilawah Bismillahirrahmanirrahim online, semua dengar. Dia bukan mengajar tajwid online, dia memperdengarkan bacaan tu online. Kenapa kita tak tuduh riak? Kenapa tak tuduh riak? Kenapa itu boleh pula? Kenapa yang ni tak boleh? Sebab dia orang pas. Ya, sebab dia orang pas. Cuba kalau yang buat salat tahajud malam tu secara online adalah idola kita, confirm tak ada kecaman. Betul tak? Ya. Jadi katakanlah, minta maaf, tak melibatkan apa, katakanlah yang buat tahajud malam tu Ustaz Abid Liu, katakanlah, ya, bukan nak menghina dia, ya, saya sokong dia kerja usaha, bantu KKM, bantu apa, ya, walaupun dia masuk video, walaupun dia masuk Facebook, masuk media sosial, kita tak boleh mempertikaikan keikhlasan Ustaz Abid Liu untuk sedekah. Ikhlas tak ikhlas, itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Pasal apa? Niat itu hanya Allah boleh nilai. Kita hanya wajib bersangka baik saja, tuan-tuan. Nampak? So, sebab dia Ustaz Abid Liu, no problem at all, tak boleh pertikaikan keikhlasan dia. Tapi sebab dia tu orang pas, oh kena hentak macam-macam, oh buat di riak lah, tahajud online dan sebagainya. Lepas tu tambah lagi dengan akaun. Tuan-tuan, saya tak bela sangat, saya bukan orang pas. Saya demi Allah, saya tak kenal Ustaz. Walaupun dia senior saya dekat Mesir, saya tahun 1, dia tahun 4, dia nak balik dah habis masa tu, saya tak pernah jumpa dia. Saya pernah datang hadir sekali, kuliah hadis, itu sekali je. Lepas tu saya tak pernah rapat dengan, saya tak kenal. Bukanlah kata-kata saya ni nak bela dia, tapi saya nak ceritakan bahawa masyarakat kita terlalu double standard. Kalau idol dekat hero dia buat sesuatu benda amalan ditunjuk dekat media sosial, tak ada masalah. Malah kalau ada pertikaian, dia hentam habis-habis. Tapi kalau bukan idola dia, habis. Semua kena. Semua tak ikhlas belaka. Lepas tu solat tahajud dia kata, tak, saya tak sokong, ya. Jadi bila kata solat tahajud masuk akaun bank. Oh, akaun bank cek makan. Tahu cek makan. Tak boleh sangka baik. Tak boleh sangka baik dia kutip tu untuk bantu asnaf. Di mana kita punya akhlak? Di mana kita punya, yang mana Nabi SAW kata, iyyakum wadhanna. Hati-hati kamu, jauhilah kamu daripada sangkaan buruk. Sesungguhnya inna dhanna akdzabul hadis. Sesungguhnya sangkaan buruk itu adalah setipu-tipu perkataan, setipu-tipu bahasa. Oh, dia ni tahajud letak nombor akaun, nak cari duit dah tu. Itu sebohong-bohong, setipu-tipu perbicaraan. Nabi kata, dah tanya dia dah, buat apa duit tu, ya. Kalau ia pun dia masuk nombor akaun, kenapa tak ada sekelumit sangka baik kita? Mesti dia nak masuk nombor akaun ni nak buat kutipan derma untuk madrasah dia ke, untuk ni ke, untuk ke, ya. Tapi kalau ustaz tu, wah, tak apa, dia apa, tak ada masalah, no problem, ya. Dia pergi ceramah, duit tu dia bawa pergi derma orang ramai. Sangka baik pula dengan dia. Tapi yang ni tak sangka baik pula. Pasal apa? Dia bukan orang kita, dia bukan idola kita. Macam tu. Double standard, sangat-sangat double standard, ya.
Dan dia kata, ustaz bukan, tahajud ni kalau boleh kena sorok-sorok, eksklusif antara kita dengan Allah, jangan tunjuk-tunjuk. Betul, lebih afdal tahajud ni kena sorok-sorok. Tuan-tuan, bukan tahajud saja, sedekah pun lebih afdal, lebih baik bersembunyi. Kenapa pula kita tak bangkitkan benda tu, tuan-tuan? Kenapa benda ni kita tak high kan? Kenapa kita tak rise kan benda ni? Kalau kita mempertikaikan bahawa tahajud kurang elok, lebih elok disembunyikan, kenapa kita tak bangkit mengatakan bahawa sedekah itu lebih baik sembunyi? Bukti, ada bukti. Wa in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Allah kata kalau kamu menzahirkan sedekah, okey, tak ada, itu satu nikmat. Wa in tukhfuha, dan kalau kamu sembunyikan dia, ya, dan kamu memberikan pada fakir miskin, fa huwa khairul lakum, maka sesungguhnya sedekah bersembunyi itu lebih baik untuk kamu. Tahajud tahu pula sembunyi-sembunyi, tapi bila bersedekah tak ada pula nak kempen sembunyi-sembunyi. Tak, saya tak pertikaikan sedekah secara zahir, tidak. Sama sekali saya tak pertikaikan sedekah masuk media sosial, saya tidak. Dan saya menentang sekeras-kerasnya siapa yang mengatakan ustaz ni derma, tunjuk menunjuk, riak, tak ikhlas. Saya menentang. Siapa kita nak menilai keikhlasan seseorang? Saya sendiri yang bangkit, saya sendiri tak setuju. Apalah Ustaz Abid Liu pergi turun sana turun sini, bagi bantuan, bagi kipas, bagi akaun kat KKM, ya, walaupun masuk media sosial orang tuduh dia tak ikhlas, orang tuduh dia riak. Saya tentang. Siapa kita nak menilai keikhlasan Ustaz Abid Liu? Ya. Patut kita berterima kasih. Betul tak? Tapi dalam hal kita memuji Ustaz Abid Liu, kita tak ada sekelumit pun kata dia tu riak. Tapi kenapa ustaz lain buat tahajud online, kita hentam habis-habisan, kita kata riak lah, apalah, nak tunjuk tahajud dan sebagainya. Double standard. Dengan alasan dia kata tahajud lebih afdal bersembunyi, sedekah pun lebih afdal bersembunyi. Dalil saya dah sebut dah, tuan-tuan. Dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapat payung Allah, mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ya, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan 7 golongan yang mendapat perlindungan daripada Allah dekat akhirat nanti. Salah seorang dia apa? Orang yang bersedekah kemudian dia menyembunyikan sedekah dia, bukan zahir-zahir macam tu. Ini menunjukkan bahawa menyembunyikan sedekah itu lebih afdal. Sama juga tahajud lebih afdal sembunyikan, bukan masuk online. Nampak? Ya, sehingga tangan kanan, tangan kiri tak tahu yang tangan kanannya bersedekah. Nampak? Ini dalil menunjukkan sedekah, bagi bantuan kepada fakir miskin, bantuan charity ke, lebih baik sembunyi, tak payah masuk Facebook, itu lebih afdal. Kalau kita kata lah, kalau kita nak kata tahajud, kena sembunyi, tak boleh zahir-zahir. Sedekah, hadis ni apa nak bawa mana? Ayat Al-Quran ni nak bawa mana? Baik, nampak tak? Tahajud tak boleh tunjuk, dalil, buktikan. Kajian ilmiah, bukti ilmiah mengatakan tak boleh exposure tahajud secara terang-terangan. Kalau tak boleh qiyamul lail kat masjid, kena kecam. Pasal apa? Kenapa tak buat kat rumah? Kenapa buat kat masjid? Nak menunjuk pula, kena macam tu. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. So jangan double standard. Sangka baik, tuan-tuan. Ya. Kalau tak suka, silakan. Ini kita pun duk mengecam. Kita duk marah orang hentam Abid Liu. Ya, orang mempertikaikan keikhlasan dia. Kita menentang, saya pun menentang. Saya pun tak setuju orang nak mempertikaikan keikhlasan dia. Ya, orang yang sedekah dekat online tak semestinya tidak ikhlas. Tidak semestinya. Ya, sedangkan Al-Quran membenarkan kita sedekah secara terang-terangan, tak ada masalah. Walaupun lebih afdal sembunyi. Kalau itu kita boleh apply, kita tak bagi orang mempertikaikan keikhlasan yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu. Kenapa Ustaz satu lagi kalau buat tahajud online tidak boleh pula dikatakan ikhlas, dipertikaikan keikhlasan, dikecam habis-habisan? Apa cerita? Cuba bayangkan kalau yang buat tahajud online tu Al-Fadhil Ustaz Abid Liu, kena kecam tak? No. Pasal apa? Sebab dia Abid Liu. Betul tak? Sebab Ustaz Abid Liu, dia orang baik, dia orang baik. Tapi sebab ustaz tu yang buat tahajud online, dia kena kecam habis-habisan. Nampak? Ini double standardnya, supaya masyarakat kita diberi hidayah, tuan-tuan. Diberi hidayah,
Supaya apa? Sebab apa? Hilangkanlah double standard macam ni. Tak boleh nak bersangka baik. Siapa kita nak menilai keikhlasan hati orang? Nampak? Ya. Ada satu hari ada orang ni, dalam hadis Nabi marah orang yang sangka buruk. Ada seorang lelaki jumpa Nabi SAW. Dia kata, Rasulullah, dia kata dia tak puas hati dengan pembahagian harta ghanimah. Maka dia berselisih dengan Nabi. Maka dia kata, ittaqillah. Dia pesan kepada Nabi, wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah. Dia tak puas hati dengan pembagian ke perang. Nabi kata, kau nak suruh aku bertakwa pada Allah, sedangkan takwa aku yang bawa, dia kata. Maka Khalid kata, wahai Rasulullah, benarkan aku sembelih kepala dia. Nabi kata, sesungguhnya dia masih solat, dia masih lagi Islam. Maka Khalid kata, berapa ramai orang yang solat tapi pada hatinya tidak ada iman. Nampak? Maksudnya Nabi kata, Khalid kata, dia ni hati tak ikhlas, dia ni hati munafik, hati tak beriman, luar saja Islam. Maka Nabi marah, dia kata, ya, inni lam umar an anquba an qulubin nasi wa ashuqa butunahum. Nabi kata, sesungguhnya aku tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menebuk hati-hati manusia dan membongkar perut dia. Nabi bagi pesan pada Khalid, siapa engkau nak kata dia munafik? Ya, kau kena berhukum pada zahir. Sesungguhnya aku tidak diutuskan untuk menilai isi hati manusia, ikhlas ke tak ikhlas, munafik ke tidak. Nampak tu? So siapa kita nak menilai kata orang tahajud online ni riak? Siapa kita, tuan-tuan? Siapa kita nak kata orang yang kutip duit nak cek makan? Dah tanya dia, mana tahu buat sedekah dan sebagainya. Kenapa tak ada schoolmate sangka baik? Kalau kita petikaikan orang tahajud masuk media sosial, kenapa sedekah masuk media sosial tak petikaikan? Tak petikaikan keikhlasan dia. Nampak? Oh, kata sedekah ni kita nak tunjuk baik supaya orang contohi dia, supaya kalau dia masuk dekat media sosial nampak dia bersedekah, orang pun ikut bersedekah. Habis tahajud orang tak boleh tiru. Kalau saya buat tahajud online, orang lain tengok, oi baguslah, dia pun tergerak hatinya untuk tahajud dengan melihat video tahajud online tu. Nampak? Dia nampak tahajud online tu, maka dekat situ apabila kita tengok, ya Allah, macam ni tahajud rupanya, dapat belajar. So kalau kita kata derma, sedekah masuk media sosial boleh memberi contoh pada orang lain, kenapa tahajud tak boleh beri contoh? Boleh tak? Boleh. Tak apa. Saya bukan nak membela mana-mana, saya nak lepas geram sebab masyarakat kita terlalu double standard. Cepat sangka buruk. Sangka buruk yang bukan idolanya, tapi kalau idolanya memang pantang sangka buruk, tuan-tuan. Keji pemikiran macam ni, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biasa, sebelum kita pergi soalan seterusnya, tuan-tuan terus sokong Yayasan Budi Ihsan Malaysia dengan follow Facebooknya, dan dekat link saya ada link untuk menderma, terus direct, dia akan terus ke link tuan-tuan untuk linkkan bank kepada YBIM. Ada macam-macam sedekah untuk satu family, untuk 10 family bagi makan satu hari raya Aidilfitri, ataupun sedekah biasa pun ada juga, tuan-tuan. Ya, nak pilih mana-mana, yang penting sedekah. Ya, tak banyak sedikit pun jadilah. Yayasan Budi Ihsan Malaysia, tuan-tuan. Yang bayar cukai Yayasan Budi Ihsan Malaysia, iaitu syarikat yang mendaftar, yang mana tuan-tuan kalau bayar sedekah dekat Yayasan Budi Ihsan Malaysia, bawa resit, tunjuk dekat LHDN, boleh elak daripada bayar cukai. Tuan-tuan nampak tu? Ya, tuan-tuan sedekah dekat YBIM, resit tu bawa dekat LHDN, tunjuk dekat dia, boleh potong, elak daripada bayar cukai. Kan untung, tuan-tuan. Dahlah kita pergi bantu orang miskin, kita bantu, tak payah turun padang. Ya, tak payah kita pergi nak mencari asnaf, YBIM yang pergi cari. Kita dapat pahala berjalan, tuan-tuan. Dan tambah lagi, kalau nak bayar cukai, tunjuk resit, tak payah bayar cukai. Katalah tahun ni bayar cukai 2,000, tapi sebab kita sedekah pada YBIM 500, potong 500, bayar 1,500 ya, tuan-tuan. Nampak tu? Kan beruntung, ya. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tahajud secara online, tunjuk orang, tak ada masalah, mungkin ada manfaat. Dengan tahajud online tu boleh menggalakkan orang untuk bertahajud, seperti mana kita orang bersedekah secara online, bersedekah masuk Facebook, media sosial, ya, boleh menggalakkan orang untuk bersedekah. Nampak tu? Dengan tahajud secara online, orang semua boleh tengok. Orang yang tak pernah tahajud dapat pedoman cara nak bertahajud. Oh, macam ni rupanya tahajud dah, lepas ni besok nak buat macam ni lah. Nampak? Kan ada manfaat? Bukan hanya sedekah. Kenapa kita double standard, tuan-tuan? Ya.
Baik, saya nak cerita, kalau nak cerita bukan lepas geram lah, kita nak cuci otak masyarakat kita yang terlalu double standard. Kadang-kadang menyampah betul kena tengok tu, ya. Kalau ustaz dia, tak boleh centik sikit. Kalau ustaz dia tahajud online, ikhlas belaka. Nampak? Kalau ustaz lain, memang kena kecam lah tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, soalan kedua. Adakah solat tarawih itu sama seperti solat tahajud? Tidak. Tahajud lain, solat tarawih lain. Tarawih iaitu qiyam Ramadan, tahajud qiyamul lail. Ya. Baik, jadi kalau kita nak solat, kita solat lain-lain. Maksudnya kalau kita nak solat tarawih 20 rakaat. Ya, yang Nabi Sayyidah Aisyah kata malam tak lebih daripada 11 rakaat itu qiyamul lail, itu witir ataupun tahajud. Nabi tak sebelah. Yang tarawih, kalau ikut amalan Sayyidina Umar dan sepakat 4 mazhab, iaitu 20 rakaat. Ya, Nabi buat berapa? Wallahu alam, tak pasti. Ya, tapi daripada sahabat sabit daripada Sayyidina Umar 20. Nabi berapa? Wallahu alam. Mungkin 20, mungkin lebih, mungkin 12, 13 dan sebagainya. Ya, tapi kalau tak ada hujah jumlah tarawih daripada Nabi, tapi at least ada hujah daripada sahabat Nabi SAW dalam riwayat yang sahih. Bahkan ijma' 4 sahabat 20 rakaat. Itu yang paling adil. Nak lebih lagi bagus, tak ada masalah. Ya, jadi Ramadan lain, qiyamul lail lain. Ya, maksudnya bezanya apa? Kalau Ramadan mesti 2-2-2, tak boleh 4 rakaat terus. Kalau qiyamul lail boleh buat 4, 1 salam, tak ada masalah. Tapi kalau tarawih kena 2-2. Kalau tarawih buat 4, 1 salam, tak sah, dia jadi solat sunat mutlak. Nampak tu, ya. Jadi ikut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan bahawa qiyam Ramadan itu tarawih. Tarawih lain, qiyamul lail lain, iaitu tarawih lain, tahajud lain. Dia tidak sama, ya. Baik, ada komen dia kata, kalau baca komen-komen kat FB Ustaz Dasuki, memang ramai yang terkesan dengan program live tahajud. Tengok macam mana orang terkesan dengan budi baik, dengan pemurahnya Ustaz Ebek Liu menderma online, masuk video, masuk Facebook. Orang terkesan, betul tak? Ya, itu yang kita puji. Sebab tu saya tak setuju orang nak mempertikaikan Ustaz Ebek Liu. Saya tak setuju. Ya. Tapi tengok ni, Sarah Aliyah mengatakan, kalau baca komen-komen dekat FB, ya, ni ramai yang terkesan dengan program live tersebut. Nampak tu? Ada baik tak? Ada baik. Kita pula nak pertikaikan. Tapi Ustaz Ebek Liu tak pertikaikan pula. Ustaz Ahmad Dasuki pula dia pertikaikan kau-kaunya, tak ada belas kasihan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tarawih lain, tahajud lain. Okey? Baik, ada kesannya baik. Pertama, dapat memberi kesan, orang dapat ikut, orang dapat pedoman, dapat jadi contoh yang baik. Itu paling kurang. Siapa kita nak mempertikaikan Ustaz Dasuki tak ikhlas menunjuk tahajud? Siapa kita? Boleh belah dada. Nabi sendiri pun tak boleh pertikaikan keikhlasan orang lain. Nabi sendiri kecam Khalid bin Walid, siapa engkau nak kata dia munafik? Aku sendiri tak diutuskan untuk menilai isi hati manusia. Nabi pun tak tahu siapa munafik. Macam mana Nabi tahu siapa munafik? Melalui wahyu. Allah yang wahyu hantar malaikat Jibril, ini munafik, ini munafik. Nampak? Nabi tak tahu sama sekali melalui, Nabi boleh baca, Nabi tak boleh baca hati. Siapa lagi kita, tuan-tuan? Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lihat di sini, nanti soalan yang lain tu saya akan bagilah. Okey, saya akan buat yang lain. Saya akan jawab pada penghujung nanti. Okey, ketiga, hukum serta skim perniagaan yang menjanjikan keuntungan tertentu. Ya. Maksudnya menyertai perniagaan, skim lah. Kalau berniaga, kamu pasti akan dapat keuntungan setiap bulan 10%. Hukumnya haram, namanya riba. Sebab apa? Menjanjikan keuntungan, hukumnya tak boleh sama sekali, namanya qarar. Mana mungkin, siapa boleh jamin untung setiap bulan? Ya, jadi jangan terpedaya dengan perniagaan yang menguntungkan, janji untung setiap bulan. Ya, patut kalau kita nak jadikan perniagaan tu, katakanlah saya tolong niagakan satu orang. Saya tolong niagakan sebaik mungkin. Tapi keuntungan saya tidak dapat nak jamin. Dapat. Kalau sama untung, sama-sama untung. Kalau sama-sama rugi, sama-sama rugi. Maksudnya peniaga untung, kita sama-sama untung. Kalau perniagaan rugi, sama-sama rugi.
Tak boleh kalau kita tetapkan keuntungan. Pasal apa? Sebab mana tahu syarikat tu rugi, terpaksa bagi untung kat dia, kan aniaya. Dan begitu juga kalau keuntungan berlipat tinggi, bagi dia sikit kat dia. Jadi hukum sertai skim perniagaan yang menjanjikan keuntungan itu adalah riba. Kalau nak sertai, iaitu macam saham patut syariah, dia kata kalau kita peniaga, pandai beli, pandai jual, untung. Kalau tak, rugi. Dia tak ada menjaminkan keuntungan. Itu tak apa. Ya. Hukum jual beli mata wang lama. Hukum jual mata wang lama ni apa? Contoh kalau kita beli mata wang yang dah 1000 tahun yang dulu. Ya, kita beli dengan harga yang beribu-ribu ringgit. Adakah itu riba? Ya. Sebab apa? Duit, kalau emas dengan emas, kalau tukar, harga mesti sama. Kalau emas Cina nak tukar kepada emas Malaysia, mestilah kalau kita nak tukar 10 shilling emas, sana pun 10 shilling. Kalau kita nak tukar 100 gram emas dengan gram emas yang lain, mesti sama. So katakanlah kalau kita nak beli shilling emas tu, boleh tak kita beli dengan harga yang mahal? Ada tak itu riba? Yang kita nak beli mata wang tu, kalau ikut dalam perbahasan pakar-pakar kewangan Islam, kalau kita beli duit mata wang lama yang emas dengan harga yang mahal, yang lebih itu tidak dikira riba. Sebab apa? Kita nak beli bukan nilai mata wang, tapi kita nak beli dia punya sejarah dia tu. Kalau kita nak beli nilai, contoh kita nak beli emas, kita beli emas, kita bayar lebih, itu riba. Maksudnya kita beli emas dengan emas, kita tukar emas, kita bayar emas lebih, itu riba. Tapi kalau kita beli emas dengan perak, lebih tak apa, itu tidak dikira riba. Ya. Tapi kalau kita beli emas dengan tukar emas, tapi uang emas tu bukan kita nakkan nilai emas, kita nak nilai sejarah, itu tak apa, itu tidak dikira sebagai riba. Okey. Baik, bolehkah talak taklik dibatalkan atau ditarik balik? Contoh, seseorang mengatakan pada isterinya, kalau awak pergi shopping, jatuh talak 1. Dia tak bagi sebab suami isteri membazir, suka shopping. Kalau awak keluar pergi shopping, jatuh talak 1. Sekali isteri dia keluar. Ataupun dia dah rasa bersalah, alamak, dah lepas talak taklik dah. Kalau aku macam ni, macam mana isteri aku nak beli baju raya? Betul tak? Jadi dekat sini tuan-tuan, ya, sepakat 4 mazhab, talak taklik tidak boleh ditebus balik, tak boleh ditarik balik. Tunggulah berlaku, tunggulah bini dia keluar, ataupun tak keluar selama-lamanya pergi shopping, ya. Ataupun solusinya, isteri keluar pergi shopping, lepas rujuk balik, settle lah. Ya. Tapi talak 1, tinggal 2 talak lagi lah. Lepas tu jangan main-main talak lagi. So tebus talak tidak boleh tidak boleh ditebus. Kena berlaku lah. Ataupun jangan buat, kau panjat pokok ni jatuh talak. So tak nak jatuh talak, bini jangan panjat pokok. Ya. Tapi kalau panjat pokok jatuh talak, cepat-cepat rujuk. Tapi tinggal 2 lagi lah. Ya. Kalau tidak, jadi bainunah kubra. Baik, ketujuh, apakah hukum memberi hantaran perkahwinan dengan membaca Al-Quran pada bakal isteri? Ya, konon zaman sekarang ni lah dia kata hantaran baca Al-Quran. Ya. Tapi kalau hantaran Al-Quran tak ada masalah. Dia hantaran ni, dia syarat, ya, itu hak si isteri. Maksudnya mestilah beri barangan yang berharga, yang bermanfaat. Dia macam sahabat Nabi SAW bagi cincin emas, cincin besi pun tak apalah, janji benda yang berharga, boleh dijual. Nampak? Tapi kalau Al-Quran, ya, Al-Quran maksudnya bukan baca. Maksudnya ada sahabat tu, dia tak mampu walaupun sebentuk cincin. Dia kata, kamu reti Al-Quran, ya, kamu boleh membaca, boleh, kamu ajak isteri kamu, membaca Al-Quran, itu sebagai mahar. Maksudnya ada manfaat kepada isteri. Maksudnya kalau tak ada duit, kita boleh, okey, hantaran saya ajar awak menjahit sampai pandai. Kita chef contohnya, nak kahwin dengan perempuan tu, okey, saya tak ada duit nak bagi berhantaran, tapi saya janji hantaran bila kita kahwin nanti, saya akan ajar awak masakan Perancis sampai pandai. Itu pun dikira hantaran. Tapi kalau sekadar baca Al-Quran, bismillah, itu bukan manfaat. Itu bukan manfaat, tuan-tuan. Kecuali kalau kita ajar Al-Quran, kita ni johan tilawah Al-Quran, kata kalau saya kahwin dengan awak, saya tak ada duit nak bagi, tapi saya akan ajar awak tajwid sampai pandai. Itu manfaat. Tapi kalau sekadar baca saja, tidak sah, tak boleh. Dia kena bermanfaat, tuan-tuan, ya. Baik. Okey. Ke-8, hukum lukis corak inai pada telapak tangan. Perempuan lah, telapak tangan ni kan, hukumnya harus. Adakah, orang tanya ni, sama dengan tattoo tak?
Ada kata lukis tapak tangan kat inai ni macam bunga-bunga tu haram sebab apa? Sebab dia itu dikira sebagai macam tattoo. Tidak, tattoo lain. Tattoo memang laknat, memang dimarah oleh Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW sebut la'anallahu alwashimah wal mustawshimah. Allah melaknat orang yang lukis tattoo dan meminta untuk melukiskan tattoo pada badannya. Ya. Kalau inai dia bukan permanent. Dia temporary. Basuh-basuh lama-lama dia hilang. Ya. Tapi kalau apa tattoo, Imam Ibn Hajar kata dia cocok jarum kemudian dimasukkan warna. So warnanya berkekalan. Ini haram di sisi syarak. So tidak sama. So nak katakan lukisan inai itu sama macam tattoo, tak sama sekali. Sebab apa? Tattoo temporary, permanent, dan inai adalah temporary. Tapi khusus yang boleh untuk perempuan lah. Ya, dan pastikan bahawa lukisan tu bukan lukisan gambar berhala ataupun perkataan-perkataan lucah ataupun gambar bogil dan sebagainya. Bunga-bunga, daun-daun cantik, corak, itu tidak menjadi masalah. Dan khusus untuk lelaki, perempuan, lelaki tidak boleh. Hukumnya haram. Ya. Baik, ke-9, apakah maksud muhallil dalam satu pertandingan? Muhallil ni maksudnya kan kita ni nak masuk pertandingan, katakanlah pertandingan memancing. Pertandingan memancing ni kita kena bayar yuran. Kau nak ambil yuran tu sebagai hadiah, haram tak? Haram, sebab diumpama judi. Ya, kalau kita nak masuk pertandingan dan wajib bayar yuran, dan yuran tu dijadikan sebagai hadiah, hukumnya haram, tak boleh. Tapi kalau bayar yuran untuk perkhidmatan, sewa tempat ke ataupun sewa kemah, itu tak apa, asalkan duit yuran tu tak digunakan untuk yuran. Ya, tapi ulama, majoriti ulama, ya, yang menyatakan bahawa boleh yuran itu dijadikan sebagai hadiah. Contohnya pertandingan bola sepak ada 20 penyertaan. So setiap kumpulan sertakan RM100. So RM100 tu dapat apa? RM2,000. RM2,000 tu beli hadiah. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Boleh tak? Boleh. Dijadikan halal dengan apa? Dengan adanya muhallil. Ya. Muhallil apa disebutkan dalam hadis Nabi SAW untuk menghalalkan yuran itu sebagai hadiah, kena ada muhallil. Siapakah muhallil? Iaitu mesti ada, ya, katakanlah dalam 20 tim tu ada 1, 2 ataupun 3 tim yang dikecualikan daripada yuran. Ya, maksudnya kalau ada 20 penyertaan, tak semua kena bayar yuran. Ada 2 ataupun 3 tim, lagi ramai lagi bagus, yang tidak dibayarkan cukai. Ya, kalau ada sistem macam tu, maka sistem yuran dikutip untuk beli hadiah, hukumnya halal. Yang penting ada muhallil. Dan syarat muhallil tu mesti bukan yang lemah, mesti yang kuat, yang ada possibility untuk menang. Pasal apa? Sebab kalau ada yang muhallil ni, kemungkinan yang tak bayar yuran tu akan menang hadiah tu. Masuk secara percuma. Maka ini satu elah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kalaulah yuran tu nak dijadikan sebagai hadiah, ya, kita nak cek sponsor tak dapat, pastikan ada muhallil yang menyertai dalam pertandingan itu, tidak disertakan dengan yuran. Ya. Baik, ke-10, hukum ambil kontrak memasang lampu di rumah ibadat bukan Islam. Ya, ini kontraktor. Kontraktor ni dapat kontrak untuk pasang lampu ataupun pasang elektrik dekat rumah gereja ke, dekat topekong Cina dan sebagainya. Maka apa hukumnya? Boleh tak? Adakah kita ni pasang lampu dekat gereja ataupun topekong Cina ataupun kuil, adakah dikira sebagai bersubahat? Ya, hukumnya tidak boleh, haram. Pasal apa? Berdasarkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la tata'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerjasamalah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu kerjasama dalam perkara yang dosa dan perkara yang melibatkan permusuhan. So, kalau kita pasang lampu dekat gereja, dekat kuil, ya memang rezeki kita, tapi kita seolah-olah mempersetujui binaan rumah yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, biarlah tak dapat projek, biarlah miskin, biarlah tunggu lama, biarlah projek kecil, tapi jangan kita terlibat dalam menyokong perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sama jugalah ada orang kata, "Ustaz, saya ni dapat projek, ada orang minta saya pasang air kowe dekat kuil." Saya kata, kalau boleh serahkan kawan kamu yang berbangsa India, yang beragama Hindu.
Ya, untuk kamu pasang air kat situ seolah kamu menyokong kewujudan dan kamu menyokong pembinaan dan existence of rumah ibadat bukan Islam. Automatik kita menyokong rumah yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita habis ke 10 soalan. Jadi kita nak tengok dari segi apakah soalan pertama, apakah hukum mop najis cicak? Hukum mop najis cicak, soalan ni pendek sangatlah. Hukum mop najis cicak, kalau kita dah mop cicak tu, kita masukkan dalam baldi, so dalam baldi tu mop yang kita mop cicak tu kena dekat air tu jadi muntah najis. So kita keluar balik, kita sapu balik, maka lantai tu jadi najis. Kalau solat di atasnya tidak sah. Ya, kalau kaki basah kita pijak, maka kaki kita jadi najis hukmi, kena basuh balik tuan-tuan. Nampak tu? Ya. Jadi kalau kita dah mop, katakanlah ada muntah kan najis, kita mop, kita masuk dalam baldi, kita parai, kita perah, lepas tu mop balik. Air muntah najis kita letak balik dekat lantai. So apa solusi yang terbaik? Kita mop dulu, ya, lepas tu perah, mop lagi sampai dah hilang kesannya, buang air tu, gantikan air mutlak yang baru, barulah kita bilas. Maka kalaulah kita mop tempat yang bernajis, maka air yang kita campurkan tadi dengan mop tu sudah menjadi muntah najis. Tak boleh, haram kita nak gunakan mop tempat lain. Ya, solusi lepas kita buang kesannya dah tak ada dah kesan dia, tinggal bau-bau dah tinggal sikit-sikit, buang air tu, ganti air baru, lepas tu baru mop. Itu selesai, ya. Baik, jangan pula kita dah mop muntah, mop air tek cicak, ya, lepas tu kita perah, kita mop satu dewan kita, satu ruang tamu kita, habis bernajis semua sekali, ya. Baik, okey. Ni terus tuan-tuan, Yayasan Budi Ihsan 1 Syawal akan bagi makan kepada golongan gelandangan dan asnaf. Tuan terus bagi sokongan. Ada pakej satu keluarga 150. Murah je, tak mahal. Ada kalau 10 keluarga berapa? Lebih kurang dalam 1,500. Nampak tu? Ini peluang tuan-tuan nak tolong orang susah, dapat pahala besar tuan-tuan, besar nak bulan Ramadan ni, sedekah, ya. Betapa baik Yayasan Budi Ihsan membantu saudara-saudara kita yang kurang berkemampuan. Baik. Salam Ustaz, apa hukum orang kutip derma ambil beberapa persen daripada kutipan derma atas alasan upah? Boleh, tapi kena maklumkan kepada penderma. Biasa kalau derma itu dikutip, ya, macam saya derma kebiasaannya lah kan, ya, maka kita derma, lepas tu dia kata charge 1%. Maksudnya kalau RM50, maka dia akan charge lebih kurang dalam RM51. RM1 tu untuk perkhidmatan. Setuju? Kita setuju, kita klik OK, dia potong 51. 50 tu dia masukkan dalam derma, bagi pada asnaf. RM1 tu perkhidmatan, bagi upah. Itu tak apa. Ya, boleh, tapi kena maklumkan. Maksudnya ketika akad, tuan bagi 50, RM2 saya ambil, ya, untuk upah kepada orang yang pergi hantar. Kita setuju? OK, tak ada masalah. OK? Baik. Ya, terima kasih Sarah Aliyah kerana memberi komen tentang kesan daripada FB Ustaz Dosuki buat tahajud online, ya. So jangan terlalu sangka buruk. Kalau kita marah orang sangka buruk dengan Ustaz Abid Liu, maka tolonglah jangan sangka buruk pada ustaz-ustaz yang lain, dan begitu juga jangan sangka buruk pada orang yang buat charity yang lain, tuan-tuan. Ya, kalau menderma masuk media sosial boleh menjadi contoh pada orang lain, tak boleh kita pertikaikan keikhlasannya. Begitu juga orang buat tahajud masuk dalam Facebook secara online pun tak boleh kita pertikaikan keikhlasan dia. Ya, kita sangka baik, dia menunjuk tentang bagaimana nak tunjuk contoh yang baik supaya tahajud online tu dapat menggetarkan hati orang yang melihat tu, menambahkan keisafan, yang mendengar doa munajat pun sambil boleh menangis dan sebagainya. So tolong jangan double standard. Okey. Baik, salam Ustaz, ibu saya cuci air kencing kucing hanya dengan mop. Adakah satu lantai menjadi najis? Yes. Ya, kalau dah dia cuci kencing, dia katakanlah air mop tu basah, dia mop air kencing tu, lepas tu dia masukkan dalam baldi tu, ya, lepas tu dia perah, dia mop, air tu tak tukar, dia mop satu rumah. So satu rumah tu dikira sebagai najis. Ya.
Kalau dia solat di atas lantai tak pakai sejadah, tak sah solat di atasnya. Sebab apa? Sebab tempat itu sudah dikira najis. Apa solusinya? Senang saja. Ambil air putih, air mutlak, bilas saja, mop macam biasa sampai hilang kesannya, maka selesai masalah, ya. Baik. Okey, soalan, jika kita melakukan dosa pada malam Lailatul Qadar, adakah dikira melakukan dosa 1000 bulan juga? Wallahu alam, ini khilaf di kalangan para ulama, ya. Sebagian ulama kata ya, kalau malam Lailatul Qadar buat kebaikan dapat pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ada juga pendapat mengatakan buat dosa dapat dosa lebih daripada 1000 bulan. Tapi ini khilaf, tak sepakat di kalangan para ulama. Ya, ada ulama yang kebiasaan kita dengar buat dosa tidak akan berganda. Tidak akan berganda, tapi maksudnya pahala akan berganda. Wallahu alam. Bagaimana jika imam terbatal salat ketika dalam keadaan sujud? Bagaimana makmum menggantikan? Ya, makmum menggantikan pada tahap sujud tu. Katakanlah sujud kedua, ya, katakanlah sujud kedua, maka imam bangun, dia pun bagi isyarat saya dah batal solat. So yang belakang imam tu terus ambil alih, dia pun ambil kadar tamakninah. Dia jangan terus bangun. Dia bila dengar dia kata mungkin daripada awal imam tu dah batal, maka dia kena ambil kadar tamakninah. Ambil kadar tamakninah, lepas tu dia pun ambil suara Allahu Akbar. Ya, maksud dia menggantikan. Lepas tu dia bangun ke depan, gantikan tempat imam itu. Senang saja, ya. Baik. Salam Ustaz, apa hukum berdagang dengan mata wang kripto? Mata wang kripto ni, mata wang kripto ni dia macam mata wang online jugalah, ya. Benda tu ada, tapi adakah dibenarkan oleh Bank Negara Malaysia? Wallahu alam, kena buat kajian lain, ya. Salam Ustaz, antara menunaikan salat tarawih sunat dan salat qada wajib, mana perlu didahulukan? Terima kasih. Saya dah terangkan pada awal-awal, boleh cari dalam video saya, ya, mana yang lebih utama didahulukan antara salat tarawih dengan salat qada. Bukan lebih afdal, wajib dahulukan qada. Wajib mendahulukan qada berbanding salat sunat tarawih. So macam mana? Ya, siapa bertanya ni? Fauziah Ibrahim. So Puan Fauziah Ibrahim, ya, boleh cari video-video saya yang lama, boleh scroll kat bawah. Saya ada terangkan bagaimana kalau ada orang hutang solat fardu, ya, tapi nak solat tarawih, boleh tak? Dia kena utamakan solat fardu. So macam mana dia nak solat belakang imam sedangkan imam solat tarawih? Macam mana dia nak solat fardu di belakang imam solat tarawih? Ada caranya. Puan Fauziah Ibrahim boleh cari ceramah saya secara khusus, saya terangkan selama 1 jam dekat video. Boleh cari kat status tu, saya ada terangkan, ya, saya ada terangkan dengan secara terperinci, boleh rujuk balik, ya. Dia bukan mana lebih utama, wajib utamakan salat fardu kalau kita ada hutang salat fardu. Maksudnya kalau menurut pendapat mazhab Syafi'i, dia kata kalau kita ada hutang salat fardu, kita lakukan salat sunat, maka hukumnya haram. Sebab apa? Kita tak utamakan hutang Allah. Contoh macam kita ada hutang, kita tak bayar hutang kat kawan kita, kita sibuk pergi berjalan sana, ya, maka dosa kita menganiaya dia, tuan-tuan, kecuali kalau dia redha. So kita ada hutang solat fardu, kita buat solat sunat, sedangkan kita kena bayar hutang Allah Subhanahu Wa Taala dulu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, boleh cek nanti, ya. Jadi Puan Fauziah, saya minta maaf tak dapat terang kat sini sebab panjang sangat. Puan Fauziah boleh cari dekat video-video saya awal Ramadan, ada saya cerita lebih kurang dalam, ya, boleh cari, scroll slow boleh jumpa, ya. Baik, masyarakat Asabiah, terima kasih atas nasihat. Ya betul, memang saya sokong, saya sayang dua-duanya. Ustaz Dusuki saya sayang, Ustaz Abid Liu saya sayang, saya katakan. Saya menentang orang yang kata Ustaz Abid Liu tak ikhlas. Betul, ya. Dan saya juga tak nak orang double standard dekat Ustaz Dusuki. Itu saya maaf, ya. Baik, solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dibuat satu salam, boleh ke? Okey, solat qabliyah dan ba'diyah 4 rakaat satu salam, boleh ke? Boleh, tak ada masalah, diharuskan, ya. Baik. Ya, terus memberi sokong kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia dan terus menderma Yayasan Budi Ihsan Malaysia, ya. Baik. Okey. Salam Ustaz, bolehkah saya menukar nazar seperti contoh nazar derma masjid kepada derma secara general, dan bolehkah saya mengurangkan nilai derma tersebut? Baik. Ulama bersepakat tidak boleh menukar nazar, ya. Tidak boleh menukar nazar. Ada ibarah yang Imam Nawawi bawa dalam kitab Al-Majmu' ataupun dalam kitab Rawdatul Talibin. Apa kata Imam Nawawi?
kalau seseorang itu bernazar untuk memberi sedekah kepada seseorang, katakanlah dia nak bagi sedekah pada fulan bin fulan, ya, dia nak bagi sedekah, tiba-tiba fulan bin fulan tak lagi miskin, dah jadi kaya dah. Boleh tak dia nak bagi kepada orang miskin yang lain? Kalau dia bagi kat fulan, maksudnya orang tu dia dah kaya, buat apa nak bagi lagi? Tetapi dia dah bernazar nak bagi kat orang tu. Maka Imam Nawawi kata tetap tidak boleh berubah, tetap kena bagi balik, kena bagi juga dekat orang itu juga walaupun dah kaya. Sebab apa? Sedekah pada orang kaya hukumnya adalah harus. So walaupun asalnya kita nak bagi pada orang miskin, bila kita nak bagi dia dah jadi kaya, tetap juga tak boleh ubah. Tak boleh cari fakir miskin yang lain, tetap kena bagi dia juga. Ini kata Imam Nawawi. Begitu juga tak boleh kalau kita nak tukar nazar sedekah pada masjid tukar pada anak yatim, tak boleh, haram, berdosa. Kalau kita buat juga kena bayar kafarah, ya. Dan boleh kurangkan amount, tak boleh kurangkan amount. Kalau kurangkan amount bermakna kita tak tunaikan nazar. Bila tak tunaikan nazar, kita masih lagi berdosa dan wajib kena bayar kafarah. Kena buat kafarah. Okey. Baik. Assalamualaikum. Apa hukum forex? Forex boleh dengan syarat mestilah secara tunai, tak boleh tertangguh. Kalau tukar mata wang, katakanlah Malaysia Singapura, tak apa, dia dikiaskan dengan pertukaran emas dan perak, berbeza nilai, tidak menjadi masalah. Yang penting forex ni yang menjadi haram kalau tidak yadan biyadin, tidak secara tunai. Maksudnya bayar hari ni, kita dapat duit tu lusa, itu tertangguh itu dinamakan riba. Ya, maksudnya kalau nak forex cash, macam kita tukar dekat foreign exchange tu, dekat mana, dekat apa ni, pengurup mata wang. Okey, saya nak 100 rial Saudi, kita pun bagi 110 ringgit, dapat 100. Dapat yadan biyadin. Ya, tapi kalau kita bagi, okey, saya nak 100 rial, saya bagi awak 110. Okey, awak datang besok ambil 100 rial. Itu tak boleh, haram, berdosa. Tapi kalau by cash, ia tidak tertangguh, hukumnya boleh dan diharuskan, tidak dikira sebagai haram, ya. Begitu juga yang masalahnya kalau forex online ni, itu masalah dia. Ya, foreign exchange secara online itu masalahnya. Sebab apa? Bayaran kita terima tu secara tertangguh. Tertangguh tu haram, ya. Pasal apa? Bila tertangguh tu akan merugikan salah satu pihak. Sebab apa? Bila bayaran tertangguh tu, dalam tempoh tertangguh tu possibility akan berubah nilai mata wang dan akan merugikan salah satu pihak. Tapi dia berubah tak berubah, ataupun nilai mata wang tu berubah atau tidak, bukan isunya, tapi elahnya ditangguh. Ya. Baik. Jelas, ya? Okey, salam Ustaz. Hutang dan sedekah, mana yang patut didahulukan? Hutang lah bro. Hutang dan sedekah. You hutang dengan orang, hutang wajib bayar, sedekah sunat. Ya. Jadi wajib utamakan sedekah, hutang. Ya. Kalau kita tak tunaikan hutang, berdosa. Seolah macam sedekah tu sia-sia, tuan-tuan. Ya. Allahu Akbar. Kita tak tahu macam mana. Ya, apa hukum tanam pokok bunga tapi siram guna air arak? Ya. Hukumnya kalau kita menggunakan bahan yang bernajis, hukumnya haram. Kecuali memang ada saintifik mengatakan bahawa kalau siram arak, pokok tu akan lagi segar, tak apa. Tapi kalau saja-saja, ya, tak ada. Macam contoh kita tanam sayur, tanam kangkung, ataupun tanam sayur kita pakai baja bernajis, baja najis binatang, ya, memang terbukti boleh mencepatkan ketumbuhan dan menjegalkan, itu tak apa. Tapi kalau saja-saja, ya, itu haram, berdosa. Ya, haram, sia-sia sepakat ulama. Tapi kalau kita tanam pakai baja najis, itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama membenarkan. Tapi memang terbukti secara experience-nya, kajian mengatakan kalau pakai bahan bernajis dapat menyuburkan, memperelokkan lagi tanaman. Itu tidak menjadi masalah. So yang kita makan macam mana? Itu tidak menjadi masalah. Itu namanya proses istihalah. Istihalah tak timbul kita kata, oh ini kangkung bernajis sebab apa kita tanam pakai baju bernajis. Tidak. Sebab apa? Proses istihalah dia sudah berubah 100%, tidak lagi dinamakan najis. Tapi kalau kita nak siram ataupun nak pakai baju yang memang bernajis, terbukti dia dapat menyuburkan, sebagian ulama mengatakan boleh. Tapi kalau arak bukan apa, dia membunuh adalah, ya, dah lah haram. Tapi kalau kita gunakan sia-sia tanpa tujuan, hukumnya haram, berdosa. Sebab apa? Kita memanfaatkan benda yang bernajis. Benda bernajis tidak boleh dimanfaatkan sama sekali, kena buang. Ya. Baik. Banyak soalan ni.
Ada 5 minit. Saya tak dapat jawab semua. InsyaAllah kalau sempat nanti saya akan jawab esok nanti. Esok pukul 10.30 malam ada. Ya. Yang trade tu macam mana? Trade, soalan pendek sangat. Soalan pendek sangat, saya minta maaf lah, saya tak faham, saya kurang layan sikit. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita beli saham syarikat yang tak patuh syariah semata-mata atas niat nak pergi AGM. AGM apa benda Janganlah bagi apa short form sangat. Ya, bagilah apa lebih sikit, betul tak? Ya, nak pergi AGM. Ala kulli hal, saham tak patuh syariah haram. Apa tujuan sekalipun. Ya, saya masuk saham patuh syariah sebab apa? Nak bagi nafkah pada mak bapak saya. Walaupun niat baik, matlamat tidak menghalalkan cara. Ya. Baik, Ustaz, sah atau tidak solat seseorang itu apabila dia menjangkakan yakin telah masuk solat. Ya. 2-3 hari selepas tu baru dia perasan belum masuk waktu lagi. Kata dia dah solat, Allahu Akbar, dia yakin waktu dah masuk. Bila dia tengok rupanya dia semayang sebelum ni waktu tak masuk lagi, maka solatnya tidak sah, wajib kena qada balik. Ya. Baik. Jumpa duit di jalan boleh tak masuk tabung masjid? Kalau jumpa duit jalan tak boleh, kita kena simpan, kita kena isytiharkan. Kita simpan setahun. Ya. Kalau tak ada simpan setahun, kita kalau tidak ada kita boleh pakai. Ataupun kita nak pakai dulu, katalah kita jumpa RM100. Ya, tak boleh kita masuk tabung masjid, kita mesti isytiharkan, kena iklankan duit siapa ni. Sebab apa? Nak masuk tabung duit orang kena minta izin dia. So kita masuk tabung masjid tanpa izin dia tak boleh. So kita ambil, sama ada kita pakai. Dalam masa yang sama kita isytiharkan dekat WhatsApp ke, dekat Facebook ke, dekat ini ke. Kalau ada orang tuntut, pulangkan balik. Kalau duit tu dah pakai, dia minta, kita kena pulangkan balik. Ya, kalau setahun tak tuntut, maka jadi hak kita. Tapi lepas tu dia datang balik, kena bagi juga. Ya. Konklusinya, tak boleh masuk dalam tabung sebab itu hak orang. Nak masuk dalam tabung kena minta izin tuan je. Tuan siapa tak tahu, so kena cari tuan dia. Ya. So dah isytihar tak ada, kita boleh pakai. Buat kata kalau lepas 2-3 tahun orang tu datang tuntut balik, kita wajib bayar. Itu namanya, Nabi kata apabila kamu jumpa barang, kamu kenal dia punya tanda-tanda dia, supaya kamu tahu ini dia. Kalau tuan diklaim, sebut tandanya, ini hak dia. Dan simpan setahun. Lepas simpan setahun, Nabi kata itu hak milik kamu. Katakanlah kita jumpa jam, kita nilai jam ni warna hitam, ya, dia ada bentuk bulat dan sebagainya, ya. Kita simpan setahun, kita iklankan, tak ada juga. Lepas setahun, Nabi kata kalau tak ada orang tuntut, itu hak milik kita. Kita boleh pakai, kita boleh buat apa, kita boleh jual, kita boleh apa, tak ada masalah. Ya, wallahu alam. Soalan terakhir. Allah, apa lagi ni? Minta maaf tak boleh banyak-banyak. Saya ambil wuduk melalui air yang mengalir di air paip sampai pada kaki. Saya basuh menggunakan air yang ditadah dalam baldi. Ya, adakah wuduk itu sah? Kalau dalam air baldi itu bukan air mustakmal, sah lah. Tapi kalau air baldi itu dah campur dengan air mustakmal, tak sah. Dia kena ambil air yang tidak mustakmal. Yang maksudnya boleh kita berwuduk dengan air yang dalam baldi, asalkan air dalam baldi itu adalah air mutlak, bukan air mustakmal, iaitu air yang bercampur dengan air yang sudah kita berwuduk ataupun dengan menhadi hadas. Wallahu alam. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, setakat itu, ya. Soalan banyak sangat ni, saya tak terlayan. Insya-Allah saya akan bawa nanti pada besok malam. Saya akan cuba jawab, insya-Allah, untuk kita memenuhi. Kalau saya layan ni, saya penat tuan-tuan, bulan Ramadan ni penat saya, Allahu Akbar. Ya, tak boleh nak jawab semua sekali. Ya, sebab apa? Waktu pun dah 1 jam dah. Setakat itu saja. Asar pun dah nak masuk. Mohon maaf, insya-Allah besok malam saya akan kaji balik, saya akan tengok, ya, tuan-tuan jumpa soal jawab fiqh, iaitu tajaan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Besok 10.30. Ya, lepas tarawih relax selama 1 jam, kita akan bincang. Soalan yang ada tanya ni tuan-tuan, yang tak sempat saya jawab hari ni, saya akan bawa besok. Ya, besok bila? Iaitu lebih kurang pukul 10.30 malam. So minta maaf saya tak dapat nak layan semua. Ya, saya ada kudrat yang terhad. Insya-Allah jumpa esok, jangan lupa, ya. Baik, saya akan pastikan saya akan jawab soalan-soalan yang tidak dapat dijawab pada petang ni, ya, untuk membayar hutang saya. Baik. Ya, jadi tuan-tuan teruskan memberi sokongan pada Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Terus klik dan bagi button like, follow. Dan yang paling penting, tekan dekat link donation derma lah tuan-tuan. 150 tak mahal pun untuk derma bagi asnaf makan pada raya pertama. Ya, tolong tuan-tuan. Sedekah RM10 pun jadilah. YBM tak terima tuan-tuan. Allah, tak ada duit pasal PKP ni. RM10 pun jadilah, RM50 pun jadilah. Ya,
Dan 10 malam terakhir ni memang satu perkara peluang untuk kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, setakat itu saja tuan-tuan dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah silap. Kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaiji dunia wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Pakai songkok sengit. Hari ni saya songkok sengit. Mood raya tuan-tuan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.